Ismail anak-anak dia yang isteri-isteri lain. Anak tuan-tuan isteri nombor 1. Menantu tuan-tuan nikah 3 isteri. Segala anak dia dengan 3 isteri tadi, dengan tuan-tuan, bapa mentua dia nombor 1, batal Ismail. Boleh? Itu bukan cucu tuan-tuan. Cucu tuan-tuan ialah anak tuan-tuan yang beranak, anak tuan-tuan benih, itulah cucu tuan-tuan. Yang dengan isteri-isteri menantu nombor 2, nombor 3, nombor 4, bukan cucu, batal wuduk, tak boleh salam, malah boleh berkahwin dengan anak-anak menantu dengan isteri-isteri yang lain. Ya, tuan ibu ada soalan? Tak ada? Ada lagi soalan? Boleh masuk yang kedua. Anak susuan. Ya, anak susuan. Macam anak ke ataupun Anak susuan macam anak saja. Maksudnya ialah tak batal sembahyang. Tak batal sembahyang dengan budak tu, dengan kita pun tak batal. Jadi yang kedua, boleh tengok aurat dia. Auratnya tidak macam aurat ajnabi biasa. Dan boleh tinggal serumah. Dengan anak-anak kita tak boleh kahwin, tak batal sembahyang dengan anak-anak kita. Cuma tak boleh jadi wali. Kita bapa tak boleh jadi wali pada anak susuan. Yang kedua, bila kita mati, tak boleh dapat harta pusaka si anak susuan. Okey? Itu hukum bagi anak susuan. Baik, ada soalan lagi? 5 kali sampai kenyang. Maksud sampai kenyang, budak tu terbelahak ataupun sampai tertidur budak. Ya. Hukum susuan. Ya. Sama juga. Baik. Tuan-tuan ada anak susuan. Tuan-tuan menyusukan pada anak, pada isteri tuan-tuan. Maka tuan-tuan menjadi bapa susuan. Menjadi bapa susuan kita ni. Isteri kita mak susuan pada budak tu. Abang kita dengan budak ni dipanggil bapa saudara susu. Tak batal air sembahyang. Bukan dengan kita je tak batal. Dengan abang kita, adik kita, kakak kita pun tak batal. Dia dipanggil bapa saudara sesusu. Yang batalnya ialah dengan anak abang. Dengan abang kita dipanggil apa? Bapa saudara susuan. Anak abang tu dengan anak susuan tadi dipanggil sepupu. Hukum batal sembahyang dan boleh kahwin. Yang tak boleh kahwin hanya anak kita saja dengan budak tu. Tapi dengan anak abang kita, anak kakak kita, budak tu boleh kahwin. Masalah di sini ialah bila tuan-tuan nak menyusukan budak susuan, isteri tuan-tuan tidak ada susu. Macam mana nak susukan? Isteri tak salin. Jadi kalau isteri tak bersalin, tuan-tuan boleh belikan pil hormon menambahkan susu. Walaupun isteri tidak salin. Sekarang dah dijual di kedai. Dia makan pil, akhirnya dia keluar susu. Jadi budak tadi pun susu badan dia. Walaupun dia anak dara, dia boleh buat anak susuan. Dia belikan pil hormon, keluarkan susu. Satu. Jadi tuan-tuan bila tak ada susu pada isteri, tuan-tuan boleh suruh kakak tuan-tuan susukan. Kalau dia tu anak laki-laki, dia anak perempuan, suruh kakak susukan. Kalau dia anak perempuan, suruh belah kita susukan. Kalau anak laki-laki, suruh isteri susukan. Maka tuan-tuan ambil, tuan-tuan belah, maka menjadi anak saudara sesusu. Dengan kita tak batal. Tetapi jaga dengan anak kita batal sembahyang. Sebab dia anak saudara susu, bukan anak susuan. Jadi boleh suruh kakak, adik susukan, boleh. Tetapi bila kita dah bela jadi anak susuan saudara kita, berhati-hati dengan anak-anak kita, hukumnya boleh kahwin. Sebab dia bukan anak susuan, saudara sesusu, dia cuma anak saudara susu. Dia tak sama hukum dengan anak susuan untuk. Baik, setakat dulu. Ada soalan? Ya.
Tak dengar Haji tolong bagi tu Haji. Assalamualaikum. Ya, tempoh akhir balik. Bila masa dikatakan batal wudu? Bila yang dikatakan tak boleh salam ialah apabila batal wudu, ialah apabila cukup umur, iaitu akhir balik. Kalau budak lelaki-lelaki darjah 2 boleh salam lagi. Darjah 1, darjah 4 boleh salam lagi budak jantan ni. Tapi kalau masuk tingkatan 1, tingkatan 2, sudah misai pun dah tumbuh, biji halkum buah belah pun dah keluar dah, maka dah dikira batal air semayang. Begitu juga dengan anak dara perempuan. Kalau umur 6 tahun, 7 tahun tak batal lagi. Tapi dah masuk 10 tahun, darjah 5, sudah kira batal air semayang dah. Baik, ada lagi? Ya, guna mic tak? Assalamualaikum. Ya. 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 Cium jenazah hukumnya sunat sebab Rasulullah pernah mencium sahabat Rasulullah. Ya, Nabi pernah mencium sahabat Rasulullah yang mati. Jadi maknanya cium jenazah tu boleh. Cuma tidaklah kata bila air mata tu jatuh macam mayat terseksa, tidak. Sebab ada orang tua pesan, bila nak cium mayat, kena teka air mata pula, bergerik baru cium. Tak ada, cium sajalah. Yang kedua, jangan meratap, jangan meraung. Yang itu berdosa besar. Orang yang meratap dan meraung bila kematian. Siapa yang boleh cium? Yang boleh cium mayat ialah anak beranak dia, menantu dia yang tak batal air mayang dengan dia, cucu-cucunya, kakak-kakaknya, abang-abangnya, mak bapaknya, anak beranaknya, yang tu bolehlah cium. Datang kepada orang-orang lain, tak bolehlah cium ipar, duai, sepupu, biras, beras. Tak bolehlah cium tak. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Yang boleh cium tok, nenek, opah, mak, bapak, anak beranak, cucu, cicit, mak saudara, bapak saudara betul. Yang tu boleh cium. Yang lain-lain ni menyemak je tuan-tuan, tak payah nak cium. Bukan cakap masalah cium. Mayat tu, katakan mayat isteri tuan-tuan, walaupun dia dah jadi mayat, dia masih lagi ada aurat. Wajib tuan-tuan tutup rambut dia. Tengah mak bapak mati, anak-anak biarkan mak dia duduk atas katil, kepala tak ada bertutup. Jadi datang orang surau, tengok. Datang orang masjid, tengok. Tengok rambut tu berdosa lagi. Dosa pada siapa? Pada kita yang tengok. Si mati dah tak ada dosa. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Jangan kata nak tengok lah. Kalau tuan-tuan tengok mayat tu belum bertutup, panggil anak dia, suruh tutupkan dia punya aurat. Sebab masih berjalan lagi hukum di situ. Sebab itu berhati-hati orang yang nak cium mayat. Jangan cium orang yang tak ada kena-mengena dengan kita. Saya tengok dalam TV hari itu, satu artis penyanyi berlakon 4 lawak perempuan mati, mari anak-anak angkat dia pakai cium. Mati. 4 lawak nama apa? Jakpa-jakpa apa kat ujung nama ni. Jadi tuan-tuan, bila dia mati, anak-anak angkat mencium. Haram. Tidak ada hak untuk kamu mencium mayat mak angkat kamu ini. Dia bukan mak kamu. Baik. Yang seterusnya, aurat di antara menantu dengan mertua. Dan mertua dengan menantu. Aurat di antara mertua dan menantu ialah daripada pusat sampai ke lutut. Aurat mertua dengan menantu laki-laki daripada pusat sampai ke lutut. Sebab tu kalau mak goreng ikan pakai ikan batik, baju tak pakai, tak. Goreng ikan di dapur, baju tak pakai, elok goreng. Pakai ikan batik je goreng. Menantu tengok je, tak apa. Lain kalau menantu tu tengok, telah elio. Telah elio tengok ayat tu, tak boleh lah. Dia bukan aurat. Auratnya daripada pusat sampai ke lutut. Aurat adik abang, pusat sampai ke lutut. Aurat menantu dengan mertua pun aurat sampai ke pusat sampai ke lutut. Aurat suami isteri? Ya bang, aurat suami isteri? Kosong. Aurat suami isteri tak ada.
Sebab ada yang kata pula pusat sampai ke lutut. Kalau pusat sampai ke lutut tak beranak lagi kita. Maka tidak ada aurat. Ya. Kalau kita ambil anak angkat lelaki, dia dah besar, dia dengan isteri kita boleh kahwin. Batal asmaya, haram tengok rambut isteri kita, haram tengok betis, haram tengok lengan, melainkan muka dan pergelangan tangan. Walaupun kita belah daripada umur 2 hari, bila tak disusukan, dia jadi perempuan, isteri kita boleh kahwin dengan dia. Kalau dia anak angkat perempuan, dengan kita boleh kahwin. Dulu panggil ayah, sekarang dah kahwin panggil abang. Malah boleh madu pula dengan isteri kita. Itu angkat. Jadi tuan-tuan berhati-hati yang mana ada ambil anak angkat. Dia bukan anak kandung, hukum dia macam orang luar, macam orang asing. Hukum tak boleh. Makruh. Kadang-kadang dia bela anak angkat dalam rumah dia. Susu kan tidak, apa pun tidak. Dia anggap macam anak. Kalau ikut hukum dia jadi imam sembahyang, mak angkat dia dengan duduk di belakang berimam ke anak angkat tanpa ditemani oleh laki-laki lain atau perempuan lain yang mahram dengan dia, maka hukumnya ialah makruh walaupun mereka sembahyang. Tuan-tuan bela anak angkat laki-laki. Suami mati tinggal isteri, boleh kahwin tu. Tinggal rumah pula macam dah anggap anak. Walaupun sembahyang, mak angkat ikut belakang jadi makmum. Makruh perbuatannya jika tidak ada orang lain dalam jemaah itu. Jadi nak mengelakkan daripada berdosa, kahwin sajalah anak angkat dengan mak angkat tadi. Mak angkat 50, anak angkat 20, kahwin. Bagi sekarang suami angkat, hukum boleh kahwin. Boleh Cik Luqman? Ya. Ada soalan lagi? Ya. Ya. Aurat bapa dengan anak pusat selusuh. Ada lagi masalah? Ya. Berkenaan dengan anak angkat. Ya. Kalau dia dimaulakan jangan bubuh bin. Muhammad Kazim Maula Ilyas. Boleh. Buh maula. Maula tu makna kita tahu dia dibela oleh Ilyas. Jangan bubuh bin, jangan bubuh binti. Hukum haram. Ya, berdosa. Baik, yang kedua. Usalah kata hidup saya. Ya, sila. Anak luar nikah, tuan-tuan. Jadi tengoklah pada anak luar nikah. Tuan-tuan bela anak luar nikah, tak bolehlah dibinkan pada bapak dia. Katalah tuan-tuan dapatkan anak tu daripada orang mengandung tanpa suami. Kita tak tahu suami dia siapa, dan dia pun kata ramai makak. Ramai kau, kata dia. Bukan seorang, kata dia. Saya borsiar. Jadi dia mengandung. Mak rempit sekali projek pun 15 orang, kata dia. Tak tahu yang mana kau. Lepas dia beranak dia tak ambil lah. Maka confirm anak itu tak boleh dibinkan pada bin siapa-siapa. Kalau nak pun bin pada mak dia. Mak dia hak usia. Boleh. Kalau tak pun bin pada mak dia, bin pada Abdullah sajalah. Ya, hukum bin pada Abdullah. Itu kalau anak luar nikah yang memang bapa dia tidak bertanggungjawab, hilang. Satu. Yang kedua, anak luar nikah, iaitu perkahwinan seseorang dengan seseorang. Dia kahwin tapi mengandung. Katalah dia mengandung sebulan. Bila dia mengandung sebulan, dia kahwin. Laki-laki yang membuntingkan dia tu lari. Tak tanggungjawab punya jantan, lari. Jadi siapa nak ambil dia? Dia dah mengandung sebulan. Dia kenal dengan seorang laki-laki yang lalu mengorak dia. Dia kata laki-laki ni pun jadilah wak kena bed. Ya. Laki-laki ni pun layan. Sebab tiap-tiap pagi bila pergi kerja, dia mengorak laki perempuan ni. Hello miss, in the